uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, yang saya hormati Ustazah Nik Nur Fadilah, Ketua Guru bagi Kafah SK Police Depot, guru-guru Kafah SK Setapak dan guru-guru Kafah SK Police Depot, seterusnya ibu bapa, penjaga, calon-calon UPKK dan PPKSRA daripada Kafah SK Setapak dan juga Kafah SK Police Depot, insya-Allah. Semoga semua dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Baik, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi yang mulia ini untuk mendengar taklimat daripada saya. Saya perkenalkan diri, saya Ustaz Ali bin Abdul Wahab, Ketua Guru bagi Kafah SK Setapak, dengan kerjasama dengan Ustazah Nik daripada Kafah SK Police Depot untuk memberi taklimat berkenaan dengan MP Kafah UPKK dan juga ujian setara tahun 6 PPK SRA, yang di mana ditukarkan daripada UPSRA bagi tahun 2021. Dan juga UPKK, calon UPKK 2020 bagi tahun 6. Baik. Sebelum kita mulakan taklimat ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Saya harap ibu bapa, guru-guru dan murid-murid semua dapat silentkan mic supaya tiada gangguan semasa saya nak menyampaikan taklimat, insya-Allah. Jadi saya harap semua dapat memberi perhatian sepenuhnya, ya, insya-Allah. Bagi yang maklumkan kepada sahabat-sahabat yang lain, kalau lewat tu tak apa, saya buat rakaman taklimat ini dan insya-Allah kami akan kongsikan. Kami akan kongsikan bagi yang tak berpeluang untuk bersama-sama pada pagi ini, insya-Allah. Tanpa buang masa, baik. Kita mulakan taklimat kita. Untuk taklimat ini saya akan mulakan dengan MP Kafah dulu, iaitu yang MP Kafah bagi calon tahun 5 dan juga tahun 6. Bagi tahun 5 dan tahun 6. Selepas tu saya akan terangkan pula taklimat berkenaan ujian setara tahun 6. Khas untuk tahun 6 saja, yang menggantikan UPSRA. InsyaAllah. Dan selepas tu, jika ada sebarang soalan atau pertanyaan berbangkit daripada para ibu bapa atau guru pun tak apa, boleh tanya pada saya, dan jika dalam pengetahuan saya, insya-Allah saya akan jawab. Kalau ada apa perkara berkenaan dengan Kafah SK Police Depot, Ustazah Nik Nur Fadilah akan jawab, insya-Allah. Baik. Untuk ini baik. Dan sebenarnya taklimat berkenaan dengan MP Kafah ini telah disampaikan beberapa kali oleh wakil-wakil dari pihak JAKIM dan juga Jawi. Sebelum ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan sendiri dapat maklumat link
daripada guru-guru ataupun sanak saudara, sebab ia adalah taklimat pemberitahuan daripada JAKIM yang mana yang terkesan adalah seluruh negeri di Malaysia. Sebab MP Kafah ini adalah semua negeri, bukan saja wilayah persekutuan tetapi semua Sabah, Sarawak, Selangor dan Kelantan dan sebagainya. Jadi pemberitahuan tu sudah dimaklumkan beberapa kali, pernah masuk live di JAKIM dan YouTube pun sama pernah. Jadi dah dimaklumkan juga di berbagai sosial media dan sebagainya. Jadi mungkin taklimat saya pada hari ini berulang sahaja. Dan jika ada soalan boleh direct tanya pada saya. Mungkin tak sempat untuk tanya pada live oleh pihak JAKIM, boleh tanya pada kami insya-Allah. Kalau apa yang kami boleh jawab, kami jawab. Baik. Dan pertamanya kita lihat dulu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini sangat jelas dan ayat ini sebagai panduan kepada kita semua atas apa saja cabaran dalam kehidupan kita, kita rujuk pada ayat ini. Bagi orang Islam, apabila mereka mendengar ayat ini, mereka akan menjadi seorang yang sabar sebab mereka tahu apa saja ujian yang ada di muka bumi ini adalah ada kebaikan di sebaliknya. Begitu juga kita telah diuji dengan COVID-19 yang terkesan kepada kita sejak pada 2020, dan ini menyebabkan UPKK pada tahun 2020 tidak dapat dijalankan. Tidak dibatalkan ya. UPKK 2020 tidak dibatalkan tetapi ditangguhkan ke 2021. Dengan jangkaan pandemik COVID-19 ini dapat reda pada tahun 2021, tapi malangnya atas ujian ini COVID-19 masih tak reda, masih sekarang ada varian yang baru lagi, teruk lagi. Jadi pihak JAKIM dan juga JAWI terpaksa memikir cara untuk menilai, untuk menjalankan juga peperiksaan UPKK dan juga UPSRA dengan kaedah yang baru. Kaedah yang baru, lagi-lagi kaedah yang mesti menurut apa arahan daripada kerajaan, dan juga yang pentingnya untuk menjaga keselamatan murid-murid kita, anak-anak kita. Itu nombor satu. Kemudian diri kita dan juga guru-guru semua. Jadi apa saja yang diaturkan oleh pihak kerajaan dan juga jabatan, kami sebagai guru akur dan patuh. Dan kami harap ibu bapa juga dapat menerima kaedah yang baru ini, dan juga memberi kerjasama kepada pihak sekolah dan juga di pihak ibu bapa sendiri. Untuk menyediakan persediaan kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. Jadi apapun kita bersabar dan kita hadapi dengan sebaiknya, insya-Allah. Pemangsa saya mulakan dulu. Ini adalah kronologi bagaimana terjadinya MP Kafah ini. Tak apa, rasanya saya tak perlu cerita lama berkenaan ini. Dan MP Kafah ini telah dimaklumkan oleh YB Menteri Agama, Senator Idris. Kemudian saya skip terus. Ini untuk makluman semua. Model penilaian kelas Kafah. Seperti biasa, untuk peperiksaan UPKK secara bertulis ada 5 subjek. Ada 5 subjek utama, 5 kertas. Iaitu yang pertama ulum syariah, iaitu subjek akidah dan ibadah. Yang kedua jawi dan khat. Yang ketiga adab, iaitu akhlak Islamiah. Yang keempat
sirah, dan yang kelima lughatul Quran, iaitu bahasa Arab. Jadi ada 5 subjek utama yang akan dinilai. Baik. Jadi dalam 5 subjek ini mengikut kepada silibus dari tahun 3, 4 dan 5. Okey, ini kena jelas ya. Ada yang tanya, Ustaz, kalau macam mana kalau anak saya masuk tahun 4? Macam mana kalau anak saya masuk tahun 5? Ada yang kata, Ustaz, macam mana anak saya baru daftar tahun 6? Dia tak masuk tahun 3. Apabila anak puan sudah tersenarai dalam kata apa, ada angka giliran, okay, boleh rujuk kepada guru masing-masing. Maknanya anak tuan-tuan dan puan-puan sudah tercalon untuk menduduki peperiksaan MP Kafah ini. Okey, jadi jangan risau. Okey, cuma maksudnya tahun 3 dan 5 ini adalah silibus, iaitu daripada tajuk-tajuk pada tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Okey. Okey, baik. Jadi akan dibahagikan kepada 2 bahagian, nanti saya akan terang kemudian, iaitu tentang markah peperiksaan itu sendiri. Kemudian yang kedua berkenaan dengan nilai, sasiahnya, kehadiran murid semasa PDPR dan juga hasil komitmen dan hasil kerja murid-murid semasa PDPR. Ini pun akan dinilai oleh guru masing-masing. Okey. Kita ini sebagai kata apa, muka depan sahaja, nanti saya akan terang lebih dalam lagi. Okay, pelaksanaan ini pula adalah pentadbir permis, iaitu hendak melibatkan semua guru kafah sepenuhnya dalam aktiviti penilaian. Okay, kita pihak JAKIM tidak akan ambil orang luar. Okay, biasanya mereka akan hantar guru ni pergi ke sekolah ni untuk menjadi pengawas peperiksaan. Tapi tak, kali ini guru subjek itu atau guru kelas sekolah itu sendiri yang akan menilai anak-anak murid mereka sendiri. Okey. Okey, kemudian jadual akan dilaksanakan selama 2 minggu, iaitu daripada 15 hingga 30 November 2021. Ada masa 2 minggu untuk guru-guru kafah untuk menilai anak-anak ataupun calon-calon. Okey, mengikut kesesuaian masa. Ini bagusnya. Okey, MP kafah ini ada selama 2 minggu, tak termasuk kalau nak buat hari Sabtu ke Ahad ke terpulang. Tapi mesti ikut kesesuaian masa guru dan calon tu sendiri. Okey, kalau kita ibu bapa jangan fikir okey nak ikut saya lah, saya rasa saya nak buat ni, anak saya nak buat masa ni saja boleh. Tak, kita mesti ada persetujuan antara penilai dan juga calon. Okey, kena dua-dua sama-sama. Dan kalau sebaiknya dijalankanlah semasa waktu PDPR, itu paling terbaiklah. Tapi kalau mungkin ada hal-hal yang tak dapat dielakkan, boleh bincang dengan lebih lanjut dengan guru kelas masing-masing. Okey. Pelaksanaan MP Kafah menggunakan sepenuhnya manual PDPR Kafah dan sekolah agama yang dibekalkan oleh JAKIM. Nanti saya akan terangkan lagi berkenaan hal ini. Okey, baik. Panduan muat turun. Okey, ini lebih kepada guru tu sendiri, tak ada masalah. Okey, tapi untuk makluman ibu bapa dan calon, soalan-soalan ini adalah sulit. Okey, soalan-soalan ini adalah sulit. Jadi kami guru sendiri pun, guru kafah sendiri pun tidak tahu soalannya apa. Okey, tak ada soalan bocor. Okey, tapi dokumen dan soalan ini akan dapat pada 8 hingga 10. Antara 8 hingga 10 November itu kami akan dapat. Okey. Jadi nak katakan peperiksaan MP Kafah ini adalah perkara yang serius. Okey, perkara yang serius, bukan orang kata apa ala macam aktiviti sekolah sajalah, peperiksaan ujian saja, ujian penilaian prestasi saja ke peringkat sekolah. Tak, ini adalah peringkat negara. Okey, seluruh negeri di Malaysia menjalankan soalan yang sama. Jadi perlu ada kita kena jaga sulit itu, kerahsiaan itu. Okey, jadi kami harap ibu bapa faham dan jangan orang kata apa anggap ambil mudah perkara ini. Okey, sebab ini adalah sijil UPKK anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang laku untuk diguna pakai ketika nak masuk sekolah menengah nanti. Okey, jadi kena ambil berat ini. Okey, jangan kata tak yang risaulah, tak risaulah. Lagi kalau sekarang UPSR dah tak ada, sijil UPSR dah tak ada, hanya sijil sekolah saja. Okay, jadi sijil UPKK ini adalah sebagai penguat kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk masuk sekolah menengah nanti, insya-Allah. Okey. Tapi ini lebih kepada guru, okey.
Jadi murid-murid tak perlu risau, calon tak perlu risau, hanya tunggu saja ada pengumuman daripada guru masing-masing dan dengar soalan, itu saja. Okey, ikut masa dan wajar berkenaan dokumen dan semuanya akan dibekalkan, okey, dibuat oleh guru kelas masing-masing. Okey, untuk sekejap okey. Ini semua kerja kepada guru sendiri. Tak apa, nanti saya terus kepada penilaian, model penilaian kelas Kafah Al-Quran dan Fardhu Ain MP Kafah ini ada dua bahagian. Okey, ada dua bahagian. Bahagian pertama 75%, dia ada 100%. Jadi bahagian pertama, bahagian A 75% markah. Bahagian kedua 25% markah. Jadi campur jadi 100%. Okey, itu cara nak menilai 5 subjek berkenaan yang saya sebut sebelum ni. Okey. Okey, macam mana nak dapat 75 tu? 75% tu. Kita lihat ini bahagian A. Setiap subjek ada 5 set soalan. Okey, dengar baik-baik Ada 5 set soalan. Setiap set, okey. Mana tak ada soalan yang berulang lah. Okay. Jadi setiap set itu ada 15 soalan. Setiap set tu ada 15 soalan. Ada 5, setiap set ada 15 soalan dan murid hanya menjawab, dipilih secara secara pilihan 3 sahaja. Okay, daripada 5 tadi pilih 3 sahaja. Jadi kalau ada 25 markah, 25 markah dan 25 markah. Jadi total berapa? 25 tambah 25, 50, 50 tambah 25, 75. Okey. Jadi 3 set ini adalah 75% markah. Okey, jadi lengkap. Okey, baik Jadi murid akan jawab berapa soalan? 15, 30, 45 soalan untuk dapat 75 markah. Okey, jelas ya? Untuk bahagian pertama. Okey. Habis kalau tak faham nanti boleh tanya balik. Okey, saya cuba terangkan lagi Okey, bagus. Okey, senang saja sebenarnya. Ada 5, kita pilih 3. Jadi murid jawab 3 sahaja dan setiap satu ni ada 15 soalan dan setiap 15 soalan ni setiap satu set ni 25 markah. 75, 75, 75 markah. Okey, senang saja. Okey, bahagian B pula. Okey, bahagian B pula dah jalan sebelumnya. Bahagian B sebenarnya dah jalan dah sebelum ni. Okey, iaitu penilaian dan pemarkahan merujuk kepada nilai dan sasiah murid tu sendiri. Ini murid tu, dia punya akhlak dia macam mana, kehidupan dia macam mana, cara dia di dalam mengikut pemantauan guru itu sendiri. Okey. Okey, kehadiran dalam PDPR, kalau ada online ke ataupun dalam WhatsApp, Telegram ke Google Classroom, apa saja yang digunakan oleh guru kelas, mereka tengok pada kehadiran. Kalau asyik hilang je, asyik tak datang je, okey, tak pernah jumpa pun, itu markah dia kurang lah. Okey. Jadi semua itu akan dinilai Kemudian juga hasil kerja, komitmen murid tu dalam PDPR, online ke offline ke, komitmen tu kalau dikerja diberikan kepada murid, murid tu buat apa? Senyap saja. Kalau murid tu senyap saja, kuranglah markahnya. Kalau murid itu diberi kerja dan murid itu balas, jawab soalan, okey, kembalikan semula, okey, arahan-arahan daripada guru kelas, aktiviti-aktiviti yang dijalankan pun mereka buat, okey, bertanya dalam kelas online contohnya, okey, itu semua akan diberi permarkahan pada tahun 2020 dan 2021. Okey, jadi ini terpulang kepada guru kelas masing-masing ataupun guru subjek masing-masing. Okey, yang ini hanya mengambil 25% markah. Okey, pecahan macam mana? 5% nilai dan sasiah akhlak murid itu sendiri, 10% kehadiran PDPR dan 10% hasil kerja dan komitmen murid itu sendiri. Jadi kalau siapa yang tak adil selalu ponteng tu, dah boleh risau dah. Okey. Guru-guru pun akan menilai dengan penuh amanah, insya-Allah.
Okay, baik, seterusnya ini bagi gambaran, nak bagi jelas MP Kafah ni. Markah bahagian A 75%, bahagian B 25%. Okay, seterusnya markah keseluruhan bahagian A campur B 75 tambah 25, 100%. Okay, seterusnya skema permakahan disediakan selepas setiap soalan. Okay, skema ini kepada guru lah, kepada guru untuk semak jawapan tu betul atau salah. Okay, kemudian borang permakahan individu standard akan disediakan. Pun dokumen akan diberi daripada JAKIM. Standard satu Malaysia sama saja. Okay, guru penilai itu sendiri akan isi markah calon. Okay, markah calon MP Kafah. Okay, baik. Okay. Tugas dan tanggungjawab. Okay, ini mungkin guru-guru kalau ada di sini boleh dengar. Mak ayah pun boleh faham. Okay, calon pun boleh fahamkan juga. Pertama, bidang kuasa agensi pelaksana Kafah setiap negeri. Okay, pendaftaran peperiksaan bukti calon bagi mata pelajaran yang didaftarkan. Ini tak ada masalah. Double check saja, ibu bapa boleh double check saja dengan guru. Boleh tengok di sempeni. Okay. Biasanya setiausaha peperiksaan. Okay, setiausaha peperiksaan ada nama anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, penyelarasan sebarang maklumat MP Kafah. Okay, mengadakan talimat penyelarasan kepada sebarang pertanyaan. Ini kita sedang jalan kepada pagi ni. Okay, talimat daripada saya dan daripada mewakili kepada Kafah SK Setapak dan juga Kafah SK Polis Depot. Okay, kemudian kekerapan pemantauan PDPR. Okay, pemantauan berdasarkan ketetapan semasa, iaitu pemantauan terhadap pelaksanaan MP Kafah yang berdasarkan kekerapan yang telah ditetapkan. Okay, ini ada juga pemantauan terhadap pelaksanaan MP Kafah di peringkat sekolah. Okay, seterusnya pentadbir premis berdasar UPKK. Okay, yang keempat, melaksanakan di peringkat premis, memastikan MP Kafah dilaksanakan dan tiada murid berdaftar tercicir. Okay, semua murid yang didaftarkan oleh SEMAK, saya yakin SUP sekolah pun ada senarai nama calon-calon. Yang penting untuk ibu bapa semua tanya, ada tak nombor giliran, nombor angka giliran. Kalau ada, maknanya anak tuan-tuan dan puan-puan dah tersenarai, dah berdaftar. Kalau tak ada, itu ada masalah tu. Cuba tanya pada guru masing-masing. Kemudian yang kelima, guru Kafah penilai, pihak JAKIM, keabsahan pihak JAKIM ataupun agensi boleh membuat pemantauan atau semakan sekiranya perlu terhadap penilai. Penilai tidak boleh mendedahkan wajaran yang diberikan asas pertimbangan yang sesuai kepada murid berkeperluan khas. Ini akan ada pemantauan daripada pihak JAKIM dan juga JAWI kepada guru-guru Kafah sendiri ataupun penilai guru-guru anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak nak guru-guru jalankan dengan sambil lewa, dengan tidak bertanggungjawab, tidak amanah, tidak. Kita tak nak itu berlaku. Jadi kita pun faham, guru-guru Kafah pun faham dan kami tahu akan ada penilai yang akan semak kami. Jadi kami akan jalankan dengan sebaiknya. Jadi kalau ada ibu bapa yang minta, orang kata apa, boleh tak bagi orang kata apa, alah kita kenal, sebagai kenal-kenal boleh tak tolong anak saya, bagilah A ke apa, walaupun dia tak sepatutnya dapat A, bagilah dia markah banyak, tak ada, tak boleh. Sebab kami dipantau. Guru-guru Kafah juga dipantau. Jadi saya harap ibu bapa faham berkenaan hal ini. Kemudian kalau ada murid berkeperluan khas, OKU dan sebagainya, ataupun ada pemasalah kesihatan dan sebagainya, tolong maklumkan kepada guru kelas masing-masing. Supaya ada tindakan susulan. Kita nak semua murid dapat jawab. Kita nak semua murid dapat, semua calon dapat menduduki MP Kafah ini. Tak ada yang terkecuali. InsyaAllah. Dan juga jika hari kejadian 2 minggu tu pun ada berlaku, contoh kuarantin ataupun masuk ward dan sebagainya, maklumkan kepada guru kelas dengan segera supaya kita dapat mengambil tindakan apa yang sepatutnya. InsyaAllah. Kemudian yang keenam, pengisian pemakahan serah markah keputusan adalah berdasarkan kepada norma standard dan semasa. Sebentar. Kemasukan markah melalui sistem dan migrasi markah adalah pada 1 hingga 7 Disember 2021. Ini kerja oleh penilai itu sendiri, tak ada masalah. Jadi untuk maklumanlah
kepada ibu bapa, akan ada serah markah oleh penilai-penilai anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Ini untuk guru kafah, jadi khas untuk guru penilai ini. Pertama mesti macam mana keadaan, mana ibu bapa kena tahu guru kafah tu akan bertindak seperti mana. Okey, pertama peluang, memberi peluang yang ada dalam masa yang secukupnya kepada murid-murid. Okey, kepada calon-calon. Okey, jangan kata okey kena habiskan contoh 15 minit wajib. Murid itu pandai ke, murid itu kurang ke apa, mesti 15 minit juga. Nak tak nak, tak ada. Guru-guru sendiri tahu kemampuan murid-murid. Mungkin ada murid yang perlukan masa lebih sikit. Mungkin ada murid yang pandai, yang cerdik, dia boleh ambil masa sedikit saja. Okey, ada murid yang bukan tak ulang kaji ke apa, tapi kurang sikit, lambat sikit. Okey, perlukan masa yang banyak. Sebab tu ada 2 minggu. Okey, ada 2 minggu diberikan oleh JAKIM kepada penilai-penilai untuk menjalankan MP kafah ni. Okey, seterusnya amanah, bersikap terbuka dan profesional dalam membuat pertimbangan. Okey, amanah ini sangat penting di peringkat guru-guru. Okey, ibu bapa kena faham dan kena yakin. Okey, kena berikan keyakinan kepada guru-guru kafah bahawa kami amat menitik beratkan amanah ini. Okey, jadi kena faham, mesti ada profesional dalam menjalankan penilaian MP kafah ini, insya-Allah. Okey. Kemudian suasana penilaian mewujudkan suasana yang menyeronokkan tanpa tekanan dan bersahaja. Kita relax saja, chill, relax. Okey, bukan maksudnya ambil sambil lewa, relax apa? Orang kata ambil mudah, bukan. Jadi jangan adakan tekanan kepada calon. Okey, guru-guru ni kamu ni kena tak ada. Sekarang pun kita tahu ramai calon-calon peperiksaan yang sampai boleh mencederakan diri sendiri sebab tekanan tu kan. Lagi-lagi kita ada lagi 2 minggu sahaja lagi kan, stresnya. Okey, murid kanak-kanak pun ada stresnya juga. Jadi insya-Allah tak ada, kita akan buat relax, santai. Okey, tapi jangan ambil kesempatan, jangan ambil mudah. Okey. Baik, seterusnya kaedah penilaian menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran. Okay, kita dah cerita tadi. Okay, kemudian tujuan penilaian menentukan tujuan pentaksiran mengenai pasti aspek pembelajaran yang perlu ditaksir. Perkara soalan-soalan ni kita akan, guru-guru akan menerangkan nanti. Okay, benda-benda itu yang akan perkara itu yang akan dinilai oleh penilai MP kafah, guru-guru kafah sendiri. Okay. Dan hasrat kurikulum JAKIM sendiri memahami objektif kurikulum yang terkandung dalam mata pelajaran yang terlibat. Okay, contoh kita belajar bahasa Arab, Luatul Quran, akhlak, ibadah, akidah, semua itu objektif yang nak dicapai daripada pembelajaran itu. Kita bukan belajar kosong tu saja. Okay? Sebab itu ada markah sasiah tu. Okay? Kita bukan belajar ikut kelas, habis tahun 5, tahun 6, sadaqallahul azim. Dah tak ada apa-apa kesan kepada anak-anak kita. Itu kita tak nak. Itu kalau tak ada apa-apa kesan, itu adalah satu kegagalan kepada guru kafah dan juga kepada ibu bapa sendiri. Okay? Kita nak habis kafah, murid-murid ada perubahan dalam sasiah murid. Okay? Itu yang kita nak. Baik. Okay, ini penilai. Orang kata guru kafah itu sendiri. Okay, kenapa dipilih? Pertama, mesti ada pengetahuan luas dalam mata pelajaran yang diajar, meliputi ilmu, kandungan, strategi pengajaran serta berkebolehan menilai murid dengan pelbagai kaedah secara adil, telus dan konsisten. Ini penting. Okay? Sebab itu yang guru yang menilai itu adalah guru yang mengajar anak-anak, tuan-tuan dan perempuan. Mereka tahu sendiri apa yang mereka ajar, mereka tahu apa yang nak dinilai. Okay, kadang kita ambil, kalau kita takut kalau kita ambil guru contoh ajar sirah tapi yang ajar jawi yang kena semak. Itu susah. Okey. Tak ada. Jadi kalau atau subjek yang lain, bahasa Melayu ke, okey. Jadi tak adil. Jadi bila dengan ini guru tu sendiri tahu apa yang akan disoal, apa yang ditanya, murid jawab macam mana, mereka tahu sendiri sebab mereka yang ajar subjek itu. Okey. Okey, kemudian ada tanggungjawab profesional, melaksanakan penilaian secara bertanggungjawab dan beretika. Ini jelas. Okey. Kita tahu murid serta pengalaman yang ada dengan cekap, adil, telus, sistematik dan holistik. Ini kita semua faham. Guru tu sendiri macam mana, mesti bersifat profesional. Okey. Kemudian guru tu juga, penilai juga
mempunyai pengalaman, okey, menganalisis dan membuat pertimbangan berdasarkan pemerhatian. Okey. Ini panjang cerita dia. Pemerhatian, perbincangan dua hala, soal jawab, lembaran kerja murid dan lain-lain yang bersesuaian. Ini sepanjang kita perjalanan KAFA itu sendiri. Okey. Apa ketika dalam kelas PDPR contohnya. Okey, dan juga aktiviti pada tahun-tahun sebelum terjadinya PKP pun sama juga, diambil nilai oleh guru masing-masing. Okey, input murid menggunakan pengalaman pengajar dalam interaksi dengan murid. Berdasarkan pengalaman, guru dapat mengenal pasti kekuatan dan potensi murid. Walau bagaimanapun, guru harus menilai murid secara profesional. Murid tahu, guru tu tahu sendiri, ini murid ni macam mana. Murid A macam mana, murid B macam mana. Tak sama. Okey, nak katakan murid A, B, C tak sama, tak akan sama. Okey, setiap manusia berbeza. Jadi guru tu yang bersama dengan murid bertahun-tahun. Okey, kalau yang daripada tahun 1 kalau dah start dah, bertahun-tahun, berbulan-bulan bersama dengan guru-guru, jadi guru tu tahu sangat perangai murid ni. Okey, tahu juga kekuatan ataupun dia punya potensi murid tu. Mana yang perlukan lebih, mana perlukan orang kata dah boleh independent. Okey. Itu semua guru tahu. Jadi guru yang kata penilai ini adalah guru murid tu sendiri yang paling terbaik. Okay, itu yang nak dicapai oleh pihak JAKIM. Baik, seterusnya kita tengok tanggungjawab ibu bapa dan penjaga. Ni, tuan-tuan dan puan kena ambil maklum benda ni. Okey, pertama, ambil maklum silibus MP KAFA dengan UPKK. Okey, jangan serah bulat-bulat kepada guru-guru. Okey, ambil maklum. Tanya apa hari ni belajar. Okey, kamu belajar mana buku kamu, apa subjek-subjek kamu, apa tajuk yang akan masuk. Bersama dengan anak-anak sendiri. Jangan kita biarkan anak-anak kita dengan guru KAFA. Okey, kita sebagai ibu bapa, amanah Allah ini, anak-anak ni sebagai amanah Allah, kita kena jalankan tanggungjawab sebaiknya. Okey, ambil maklum apa yang anak-anak kita belajar. Okey. Dan juga talimat ini pun sangat penting, ambil maklum juga jadual. Ini sangat-sangat penting, jadual peperiksaan anak-anak. Ambil maklum. Okey, kalau boleh tampal dan sebagainya. Okey, jadual penilaian yang ditetapkan oleh guru. Ambil maklum, okey. Print, kalau ada jadual tu, kalau nak buat sendiri ke print ke, tampal kat dinding, bagi nampak, semua orang nampak. Okey. Jadi jangan tak nak nanti bila hari kejadian kita mengelabah. Okey, anak kita mengelabah, kita pun mengelabah. Alamak, apa ni last minute punya kerja tangan. Okey. Untuk MP KAFA ada lagi 2 minggu insya-Allah. Kemudian memastikan calon dapat dihubungi oleh guru. Kadang-kadang guru nak call tak dapat, tak angkat. Allah, guru KAFA ni sibuk. Nak bercuti pun tak boleh. Okey, jangan macam tu. Tolong, okey. Ambil maklum kalau ada kata medium komunikasi antara guru KAFA dan juga daripada KAFA dan ibu bapa guna, biasanya pakai WhatsApp kan. Okey. Jadi ambil maklum di WhatsApp tu, jangan silentkan. Kalau boleh jangan silentkan guru KAFA tu. Okey, tengok apa info-info terkini, okey, makluman yang nak disampaikan oleh guru-guru. Okey, ambil maklum semua tu. Okey, kemudian menjaga kesihatan calon ini sangat penting. Okey, lagi-lagi masa COVID-19 dan juga cuaca yang tak mengizinkan. Okey, murid-murid ni kadang tubuh badan mereka tak kuat lagi. Jadi berikan makanan yang sihat. Okey, jangan berikan mereka terdedah dengan tempat-tempat yang berbahaya untuk kesihatan mereka. Okey, penting jaga kesihatan. Bagilah vitamin ke, suplemen ke, okey. Makan buah-buahan. Itu yang penting, makan buah-buahan. Okey, jaga makan. Okey, dan juga stres, bukan saja kesihatan tubuh badan dan juga kesihatan mental pun sama. Okey, rohani pun sama. Okey. Baik, elakkan risiko. Ini paling penting. Dia bagi besar tu. Tulis elakkan risiko. Kalau dah kena COVID-19, dah kena kuarantin. Kalau kena hantar ke pusat pusat kuarantin lagi susah. Okey. Sekarang kita pun ada banyak kes. Kanak-kanak pun terjangkit juga dengan COVID-19. Kalau na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Elakkan jaga masa ini. Bukan masa ini saja, masa MP KAFA saja, tapi setiap masa, insya-Allah. Baik, seterusnya persediaan alat tulis atau keperluan yang ditetapkan. Adik tolong. Okey, kalau ada masalah boleh tanya kepada guru. Okey, kalau boleh peranti tu, laptop ke, handphone ke. Okey, kalau perlukan Google guru KAFA penilai kata perlukan Google Meet untuk menjawab secara Google Meet. Sediakan. Cuba kita walaupun susah,
cuba juga insya-Allah. Okey, kalau ada masalah boleh hubungi guru masing-masing, guru kafah masing-masing. Okey. Okey, yang penting kita cuba jalankan tanggungjawab kita. Jangan kita ambil mudah perkara-perkara ni. Okay, yang seterusnya membimbing calon untuk mengulang kaji silibus. Peranan ni pun kami lihat bukan peranan guru saja. Tanggungjawab ibu bapa juga untuk bersama-sama untuk memastikan anak-anak belajar dengan sebaiknya. Bantu anak-anak. Okey. Tengok anak, paling kurang kalau kita kadang ada yang tak boleh membaca Quran, ada sebahagian tu lah. Tengok anak-anak buat kerja. Okey, dah siap dah. Sirah, kerja sekolah sirah dah buat. Yang ulang kaji dah. Okey, esok cikgu kata nak test sirah. Dah ulang, dah baca buku tak? Tengok, tanya anak-anak. Okey, jangan serah buah bulat ataupun surah buah bulat pada mak. Okey, ibu, yang ayah tak kisah, tak nak. Kena ada kerjasama semua pihak. Okey. Okey, kemudian yang terakhir, pastikan ada usaha. Usaha tu penting. Bukan usaha anak calon saja, usaha ibu bapa juga. Okey, semuanya. Usaha kepada semua orang. Kemudian doa. Dan usaha betul-betul, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mudahkan anak-anak kita jawab soalan dan juga mudahkan urusan kita semua. Okey, doa. Itu yang kita nak. Dan doakan anak kita berjaya. Dan yang terakhir, tawakal. Kita serahkan 100%. Kalau tak ada 200%, 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Allah tahu yang sebaiknya, macam kita baca ayat Quran awal tadi. Okey? Itu yang sebaiknya. Baik, jelas ya? Okey, ini plan tindakan untuk senang untuk lebih faham. Pertama, taklimat pada hari ini contohnya. Kemudian pada mula 1 November nanti, esoklah. Esoklah, ini peringkat kafalah saja, peringkat sekolah saja, ibu bapa tak perlu risau. Okey, akan ada muat turun data, dokumen dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan, ingat pelaksanaan dia MP Kafah itu sendiri pada 15 hari bulan, 15 hari bulan November sampai 27 November. Okey, kemudian dalam masa tu juga ada pemantauan oleh pihak JAKIM dan JAWI. Okay, jangan risau kalau tiba ada Google Meet, tiba ada pegawai dalam tu, kena. Jadi bila lupa, maaf saya terlupa. Kalau ada buat Google Meet, okey, tolong pakai pakaian dengan kemas. Okey, saya lupa nak maklumkan. Pakai pakaian yang kemas. Okey, jangan pakai round neck ke apa. Okey. Sebab kadang ada pegawai yang datang masuk sekali tengok perjalanan MP Kafah ini. Jadi kita malulah kita nak tunjuk keadaan anak kita macam ni. Jadi benda ni kita kena serius, kena profesional, bukan sahaja peringkat guru tapi peringkat calon juga. Okey, kemudian last sekali ada serahan markah dan akan diproses oleh pihak JAKIM. Dan bila dah selesai semua akan keluar sijil UPK kepada ibu bapa semua, akan diberikan kepada calon untuk digunakan kalau nak masuk sekolah menengah nanti. Terutamanya tahun 6. Okay, tahun 6 kamu akan guna untuk nak masuk sekolah menengah nanti. Okay, kalau tahun 5 boleh simpan lagi untuk tahun 2023. Okay. Okay, ini nak bagi jelas lagi. Okay, taklimat. Okay, dah sebelum ni dah pernah dah ada taklimat daripada di peringkat sekolah oleh jabatan. Okay, dan di peringkat sekolah juga dah selesai. Kemudian taklimat kepada ibu bapa, insyaAllah sekarang kita sedang jalankan ni 29 hingga 30, hari ni 30 Oktober kan. Jadi betul di taklimat daripada peringkat sekolah ke ibu bapa semua dan juga calon. Okay, kemudian buat turun dokumen. Yang ni tak apa, ini guru data sekolah yang buat. Kemudian pelaksanaan, okey, ini guru penilai itu sendiri akan buat pada 15 hingga 27 November. Okey. Jadi untuk pelaksanaan ni saya mohon kepada ibu bapa bincang dengan guru macam mana ketetapan dijalankan. Ketetapan untuk pelaksanaan dijalankan jadual itu. Okey, sebab dia akan jalankan semua subjek, akan dijalankan ikut subjek ke ikut murid ke, terpulang kepada guru tu, penilai itu sendiri ataupun ketetapan sekolah itu sendiri. Jadi ambil maklumnya ibu bapa semua. Okey, kemudian ada pemantauan juga oleh pegawai ataupun penyedia bahagian pelajaran, okey, di peringkat JAKIM dan juga JAWI. Jadi kena ambil berat ibu bapa semua. Okey, bila buat secara Google Meet, link tu akan diberikan juga kepada pegawai ataupun daripada penyelia. Okey, untuk tengok. Okey, dan seterusnya serahan markah 28 hingga 30 oleh siswa pelajaran sekolah dan seterusnya 1 hingga 8 Disember oleh jabatan.
Okay. Jadi itu caranya. Sekolah bagi ke jabatan iaitu JAKIM lah. Jawi, Jabatan Islam Wilayah Persekutuan kepada Jawi, kemudian Jawi hantar ke JAKIM. Okay. Jelas perjalanan semua? Okay. Okay. Sebelum saya mulakan untuk ujian setara tahun 6, ada soalan tak? Ibu apa semua? Okay. Ataupun nak simpan dulu? Boleh simpan dulu Okey, tak apa, kita simpan dulu. Okey, sebab ini tahun 5 saja tahun 6 ini lepas ni tahun 6 saja. Tadi 5 dan 6. MP Kafah untuk 5 dan 6, yang ni untuk tahun 6 sahaja. Okey, tapi saya tangguh dulu. Kalau ibu bapa tahun 5 nak tunggulah. Okey, sebab tahun 6 sekejap je. Okey, lepas tu boleh tanya soalan terus, insya-Allah saya akan jawab. Okey. Okey, latar belakang. Okey, macam tadi juga sebab COVID-19. Okey. Apa saya skip ni saja sebab memang ditukarkan daripada UPSRA sebab sebenarnya semua sudah maklum Kafah dan SRA akan ambil UPSRA. Okey. Beza MP Kafah ni, UPKK ni peringkat JAKIM, peringkat seluruh negara seluruh negeri di Malaysia. Semua pakai. Kelantannya, Terengganunya, Pahang, semua yang di bawah JAKIM pakai UPKK. Okey. Tapi kalau UPSRA hanya dijalankan di peringkat negeri, iaitu wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Okey, 3. Okey. Sebab tu kadang ibu bapa mungkin tak jelas apa beza ni UPSRA dengan UPKK. UPKK ni untuk satu Malaysia. UPSRA ni negeri saja, iaitu wilayah persekutuan. Okey. Dan UPKK dijalankan pada darjah 5, tahun 5, UPSRA pula tahun 6. Okay. Tapi semua sudah maklum, kita dah berlangsung UPSRA ditukarkan ke PPKSRA. Okay. Kan ada buat apa buku apa ni panggil? Buku scrap dan sebagainya kan sebelum ni kan, video dan sebagainya. Ini termasuk juga dalam ni. Okay. Ini sebenarnya untuk menggantikan penulisan tu. Okay, sesi menulis tu. Peperiksaan secara bertulis. Sepatutnya akan dah dibuat dah. Tapi ditukar kepada ujian setara tahun 6. Okey. Okey. Kita tengok plan tindakan ni 8 hingga 12 November 2021. Ujian dijalankan seperti jadual yang disediakan. Nanti saya akan bagi. Okey. SRA Siraj bukan Aira. Siraj EP swasta ujian secara bersemuka. Tetapi kita pada Kafah ujian secara online. Okey, secara online. Berbeza dengan MP Kafah MP Kafah memang online pun semua atas salian tapi ada masa dia. Ada 2 minggu untuk jalankan. 15 hingga 27. Tapi kalau ujian setara tahun 6 online, masa tu juga. Nanti saya ceritakan masa tu juga. Jadi ini kena ambil maklum, terutamanya calon-calon tahun 6. Okey. 9 hingga 14 November 2021 penandaan, pemeriksaan, pengisian, markah, analisa keputusan semua ini. Okey. Kemudian 18 hingga 19 ni oleh guru lah. 18 hingga 19 November penyerahan keputusan dan analisa kepada cakawkuasa zon semua. Okey. Okey. Jadi ibu bapa tengok warna hijau ni. Hijau ni yang penting. Nak maklumkan bahawa Kafah adakan secara online. Okay, jadi bila ada kawan-kawan tuan-tuan perempuan anaknya sekolah di SRA ataupun di Siraj ataupun di swasta, bila kata bersemuka, kenapa Kafah tak buat bersemuka? Okey, bising. Kenapa tak bersemuka? Siraj boleh buat, SRA boleh buat. Kenapa Kafah nak buat online juga? Okey, berbeza Ini dah ditetapkan bahawa Kafah tak boleh ada bersemuka seperti arahan daripada kementerian. Okey, jadi Kafah tetap kena jalankan secara online. Jadi saya harap ibu bapa faham perbezaan antara Kafah dan SRA, Siraj dan swasta. Okey. Okay, ini tarikh penting ni, ambil maklum ibu bapa semua. 8 hingga 12 November 2021
tarikh jalannya peperiksaan ni, ujian setara tahun 6 ni. Kemudian tempoh masa bagi setiap mata pelajaran 2.5 hingga 3.50. Nanti kita tengok macam mana. Okay, saya akan jelas lebih dalam lagi. Dia biasa 70 minit tindakannya, 70 minit. 5 minit nak isi apa sebelum tu, 5 minit nak isi selepas tu. Nak submit. Okay. 5 tu masa nak isi borang, nanti saya terangkan borang macam mana. Kemudian nama semualah, nama calon dan sebagainya. 70 minit jawab. Jadi lagi 5 minit tu untuk submit jawapan tu. Jadi semua ni berlangsung dalam serentak ya. Seluruh wilayah persekutuan jalan secara serentak. Okay, jadi kena ambil maklum ni, penting ni. Okay, ini nak bagi nampak lah 30 minit mana sebelum 30 minit ni sebelum sebelum 30 minit ni ada kena calon bersedia dah. Kena bersedia. Iaitu ada link nak isi ke sebagainya akan diberi nanti. Okay, taklimat oleh guru. Okay, kaedah menjawab, cara menjawab, masa menjawab, cara penghantaran jawapan. Semua akan diceritakan oleh guru masing-masing. Okay, perkara-perkara berkaitan semua. Okay, boleh guna Google Meet, Zoom atau lain-lain. Boleh on tu. Tapi benda ini dia dalam bentuk Google Form seperti yang saya maklumkan. Jadi masa jawab Google Form tu, murid calon jawab Google Form tu on Google Meet sambil tu on Google Meet. Boleh. Okay. Kemudian 5 minit, bagi 5 minit saja pengisian borang aku janji integriti calon dan pengisian maklumat calon. Ini akan diberi oleh guru kelas masing-masing. Kemudian 70 minit, dia beri masa 70 minit sahaja untuk jawab 70 soalan objektif. Semua dipilih, objektif, pilih-pilih je. ABC tu. Tak ada soalan subjektif. Jangan risau. Jadi satu soalan tu kalau nak buat tu dalam satu soalan dalam 1 minit. Okay. Boleh biasanya kurang 1 minit boleh jawab, tapi kalau ada masa tu boleh semak semula. Okay. Kemudian 5 minit kemudian 5 minit tambahan untuk menghantarkan jawapan, submit. Okay. Okay, jadi jelas Okay, ini jadualnya. Okay. Tapi jangan risau, saya tunjuk saja. Nanti ibu bapa boleh minta, nanti sekolah akan hantar jadual ni. Okay, bagi untuk tapal ke apa sebagainya. Okay, 1 November 2021 hari Isnin, besok. Okay, esok Okay. Bukan esok. Hari seterusnya, iaitu 1 November, esok 31 kan. Okay. Kertas soalan khat akan dihantar ke sekolah untuk edaran. Okay. Jadi dalam masa seminggu tu akan dihantar oleh dihantar daripada jabatan ke sekolah, dari sekolah untuk diberikan kepada calon. Okay, jadi ambil maklum ibu bapa semua dan calon juga ambil soalan, kertas soalan apabila dimaklumkan oleh sekolah. Okay, soalan untuk khat. Okay, khat ni boleh buat seminggu. Okay, kemudian hantar balik semula kepada sekolah. Nanti maklumkan bagaimana caranya. Okay, kemudian minggu seterusnya, okay, dah dekat kita ada seminggu saja lagi. Minggu seterusnya, 8 November nanti, subjek fiqah. Okay, macam saya cakap tadi, 70 minit. Okay, yang warna merah ni, 70 minit. Okay, 70 minit ni. 2.5 hingga 3.40 minit. Okay, jadi bila kata 2.5 start, bukan 2.5 tu 3 start, bukan. 2.5 tu mula jawab. Okay, 2.5 tu mula jawab 70 minit tu. Jadi 5.5 jam sebelum tu dah kena siap sedia dah. Pukul 2 dah kena siap sedia. Pukul 2 calon-calon semua dah siap sedia. Okay, ni pun sama. Seterusnya Selasa bahasa Arab dengan akhlak buat 2 subjek terus. Jadi 3.40 ni ada masa nanti 3.50. Daripada 3.50 hingga ke pukul 4 tu boleh rehat. Okay, ada untuk rehat nak pergi kencing ke, okay, nak buang air ke, nak makan sikit ke, boleh. Tapi pukul 4 start. Okay, 4 hingga 5, 10 minit, 70 minit. Okay, jadi ibu bapa, saya harap ibu bapa ambil maklum perjalanan ini. Lagi seminggu saja nak berlangsung. Okay, boleh tengok sendiri, saya tak perlu cerita. Akhlak, ada yang 2 hari Isnin 1 subjek saja. Mungkin kita takut ada masalah nanti hari Isnin ni. Biasa awal-awal banyak masalah biasanya. Nanti hari kedua, ketiga, keempat, Selasa, Rabu, Khamis kita dah biasa dah. Jadi tak ada masalah.
Biasa hari Isnin tu dia beri satu subjek sebab kadang ada banyak masalah biasanya. Okay, kita tengok dulu. Okay. Okay, ini peranan calon jadi ibu bapa ambil maklum dan kalau ada calon kat sini dengan betul-betul. Okay. Pertama, bersedia secara dalam talian sekurang-kurangnya 30 minit sebelum peperiksaan bermula. Okay. Calon hendaklah mengisi borang aku janji integriti calon dan makluman calon sebelum waktu menjawab soalan. Jadi pastikan kamu punya nama, okay, nama penuh kena tahu nama penuh kamu, nombor my kit kamu, okay. Kalau boleh kat kenalan tu, my kit tu ada kat sebelah, kau boleh senang rujuk je. Okay. Dan satu lagi paling penting, angka giliran. Ingat, angka giliran kamu. Okay. Angka giliran kena hafal, senang je. Lalu PKD kosong berapa. Okay. Kena ingat tu, angka giliran masing-masing. Yang seterusnya, calon hendaklah menghantar jawapan dalam tempoh masa yang ditetapkan untuk mengelakkan sebarang masalah. Ingat, link yang diberikan tu hanya dibuka masa tu saja. Okay. Pada hari jadual ni, contoh. Ni. Jadi kalau bahasa Arab dia akan buka 70 minit je, 2.30 sampai 3.40, link tu akan tutup off. Jadi kalau lambat pada tu kamu tak boleh submit dah. Tak boleh buat dah. Jadi ambil perhatian pastikan kena ada sentiasa ada online data semua, mak ayah kena pastikan data semua okey cantik. Itu tanggungjawab ibu bapa. Okey, sekiranya terdapat masalah berkenaan capaian internet, akses dan gangguan elektrik contohnya, calon hendaklah memaklumkan kepada guru bertugas peperiksaan pihak sekolah sendiri. Dengan kadar segera, jangan dah habis semua dah 2-3 hari baru beritahu, saya tak jawab dah PK masa hari tu. Jangan. Kena maklumkan dengan segera. Sekiranya masalah gangguan talian tidak dapat diselesaikan dalam tempoh masa 30 minit atau kurang daripada tempoh peperiksaan, calon dibenarkan untuk meneruskan peperiksaan tersebut dengan masa tambahan diberikan selama tempoh gangguan yang berlaku. Kena maklum kalau contoh ada sejam tak ada blackout. Sejam blackout selalu buka komputer. Ataupun handphone mati. Lepas tu dah 30 minit buat tu tak boleh juga. Masa tak dapat akses internet tu akan ditambah. Akan ditambah untuk calon tu saja. Jadi kena maklumkan segera kepada guru. Yang seterusnya sekiranya masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, ni bisa ulang balik. Ya ke? Tak apa. Calon yang lewat hadir tidak melebihi 30 minit daripada waktu peperiksaan dimulakan, dibenarkan mengambil peperiksaan tetapi waktu tambah peperiksaan bagi saja tersebut adalah sama dengan calon yang lain. Walau bagaimanapun sekiranya calon hadir melebihi 30 minit daripada waktu peperiksaan dimulakan, ia adalah atas budi bicara guru sama ada membenarkan calon atau tidak membenarkan menduduki peperiksaan. Ini untuk calon yang lewat. Kalau lewat dengan bersebab yang boleh diterima, munasabah, jam ke, ada kemalangan ke dan sebagainya yang tak dapat dielakkan, boleh ditambah masa. Tapi kalau lewat sebab saja, tak ada, sebab saya tadi pergi makan lah Ustaz. Saya tadi nak tengok TV lah. Tak boleh. Masa dikira sama seperti calon yang lain yang dah bermula jawab tu. Jadi ambil maklum semua. Sebelum saya ni saja, tapi mungkin ada yang tanya, Ustaz 2.30 tu lagi-lagi 8 November. 8 November tahap 2. Tahap berapa Kalau tak silap saya dah mula bersekolah bersemuka. Saya dah dimaklumkan, kalau Kafak SK Setapak, saya dah maklumkan kepada guru besar SK Setapak dan juga guru penekanan HAM, dan juga guru kelas tahun 6 untuk murid calon-calon setara tahun 6 ni dapat ujian setara tahun 6 dapat balik awal. Dapat pulang lebih awal. Pihak SK beri makluman balas yang baik, insya-Allah. Nanti saya akan bincangkan lagi dan saya akan maklumkan kepada ibu bapa semua macam mana. Ustazah Nik pun dah maklumkan saya tadi, dah dimaklumkan kepada guru besar SK Polis Depok juga, pun akan diberi kebenaran untuk pulang awal. Betul Ustazah Nik? Ya, betul. Ada surat pelepasan.
Okay, nanti kita buat secara rasmi lah. Nanti kita maklumkan kepada sekolah dan kita juga akan maklum kepada ibu bapa semua. Okay. Okay, ada soalan tak? Untuk MP Kafa dan ujian setara tahun 6. Okay. Kat dalam ni saya tengok ramai 60 lebih orang. Tak kisah daripada guru ke, daripada ibu bapa ke. Boleh buka mic kalau nak tanya. Kalau nak tulis pun boleh. Komen. Assalamualaikum Ustaz. Saya baca soalan ya. Okey. Okey, ada yang tanya, Muhammad Mustaqim, nanti jawab ramai-ramai atau jawab seorang? Saya tak faham untuk ini untuk MP Kafa. MP Kafa atau okey, tak apalah, saya cerita semua. MP Kafa guru kelas masing-masing tu yang akan tentukan. Jadi itu seorang-seorang lah. Okey, dia akan buat seorang MP Kafa untuk tahun 5 dan 6 untuk UPKK. Okey. Tapi kalau untuk ujian setara tahun 6 akan jawab serentak. Masa tu dia akan jawab online, dia akan jawab online Google Form tu serentak seluruh wilayah persekutuan. Okey. Jadi ada masa tu kena jaga. Kita tengok jadual nanti akan diberi oleh sekolah nanti. Jadual untuk ujian tahun 6 ni. Okey, seterusnya ada lagi soalan? Macam mana? Ada soalan tak, ibu bapa? Tak ada Ustazah, kalau ada soalan ke? Tak jelas ke? Tak apa, kalau MP Kafa tak ada jam. Okey, 2 minggu tu daripada 15 hingga 27, 24 jam, taklah 24 jam. 2 minggu tu boleh dijalankan waktu yang sesuai. Biasanya akan dijalankan waktu PDPR lah. Tapi terpulang kepada guru dan juga calon tu sendiri. Okey, bagus. Ada soalan lagi? Okey. Kalau susah nak cakap boleh type. Tak ada ya? Okey, baik. InsyaAllah. Okey, tapi sebelum tu untuk alang-alang ni untuk pihak Kafa SK Setapak. Allah tak keluar pula. Okey. Okey, untuk ini khas untuk Kafa SK Setapak, nanti Kafa SK Police Airport pun akan buat lah. Okey, untuk Kafa SK Setapak, ini telah diagihkan calon-calonnya penilai-penilai untuk MP Kafa. Okay. Iaitu kalau saya Ustaz Ali, Sumayah, Malak dan juga Amsyar. Okey, Ustazah Ni Afidah, Kia Kasina ni akan disoal oleh sekolah, dia dah pindah dah. Okey. Kemudian Ustazah Ni Afidah, Sarah Kristina, Muhammad Akif Ad-Din, Nur Safia Umairah dan juga Muhammad Aidi Zikri. Kemudian Ustazah Nur Azian, Nur Anissa, Muhammad Hadif Danish, okey, Muhammad Zamir, Fairuz, Nur Zahra Nuha. Untuk Ustazah Hanul Haya, Fasha Mardia, Lailatul Anissa, Danish Haikal, Ika Rifatul Maulida. Untuk Ustazah Siti Nur Hazahani, Kaisa Maisarah, Muhammad Arif Ad-Din, Muhammad Ryan Mukrif dan Mia, Ustaz Kamarul, Muhammad Hazim, Rauda Alisha, Muhammad Adid Nur Haikal, dan Ustazah Khadijah, Muhammad Khalis Ikram, Muhammad Jabarayan dan Adam Shazrin, Ustazah Nur Fadila, Muhammad Arsyad Saifullah, Ahmad Afian, Nur Syazwana Syakila, Khalid Iskandar dan terakhir Ustaz Muhammad Luqman, Balkis, Alia Syafiqah, Muhammad Firas Haziq dan Marihan. Okey, ini calon-calon untuk MP Kafa yang akan disoal oleh guru-guru penilaiannya. Sebenarnya sama je seperti Syafawi, okey, dan Amali semua sebelum ni. Okey, nanti akan dimaklumkan oleh penilai-penilai yang tadi. Nanti saya akan panjangkan lagi dalam grup
kafah SK setapak. Okey, baik. Jadi setakat ni macam mana? Ada soalan tak? Tak ada Okey, bagus, alhamdulillah. Okey, tapi kalau mungkin dah nanti hari kejadian kalau ada masalah ke apa, boleh terus maklumkan kepada sekolah masing-masing. Kalau kafah SK Police Depot boleh tanya kepada Ustaz Zanik dan guru-gurunya. Kalau kafah SK setapak boleh tanya saya sendiri ataupun guru-guru penilaian yang saya maklumkan tadi, insya-Allah. Okey, jadi saya harap calon-calon semua dapat ulang kaji. Okay, lagi nanti nak cuti kan, cuti Defa Bali. Lama ke? Okay, ulang kaji, ambil masa peluang ni, ulang kaji. Okay, sebab ini sekali semua hidup je. Okay, MP Kafah dan ujian setara tahun 6 ni. Okay, jadi buat yang terbaik untuk masa depan anak-anak semua. Dan juga saya harap minta sangat ibu bapa dan penjaga, tolong bantu anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan menduduki peperiksaan ini. Jangan kita serahkan 100% kepada guru-guru. Jalankan tanggungjawab kita, insya-Allah, sebab ini kebaikan untuk anak-anak kita sendiri. Jadi walau apapun, kami sebagai guru-guru kafah mendoakan kejayaan anak-anak semua di dunia dan di akhirat. Dan yang paling penting, apa yang diajar oleh kami kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk menjadi insan yang terbaik. Insan terbaik dari segi mengamalkan apa yang belajar dalam kelas kafah ni. Bukan belajar kosong gitu. Belajar untuk peperiksaan, bukan. Kita belajar bukan hanya untuk peperiksaan, tetapi untuk kehidupan seharian anak-anak, tuan-tuan semua. InsyaAllah sama-sama kita doakan pada Allah Subhanahu Taala untuk mudahkan perjalanan peperiksaan kita nanti, dan Allah Subhanahu Taala melindungi diri kita, guru-guru kita, mak ayah kita, anak-anak kita semua, jiran semua daripada COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang lain. Dan juga Allah minta doa pada Allah SWT untuk redakan COVID-19 ini, insya-Allah. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru semua, Ustaz Zanik juga, kerana sudi bersama-sama pada pagi ini untuk dengar talimat daripada saya. Saya harap semuanya jelas. Kalau tak jelas boleh tanya nanti. Dan saya rakam talimat ini dan saya akan upload, saya akan berikan kepada Ustaz Zanik lah untuk sebarkan kepada guru ibu apa yang tak sempat join pada pagi ni, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf jika ada tersalah kata, terkasar bahasa, sebab semuanya saya sebagai manusia tidak lari daripada kesilapan, dan semua yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tangguh kita tutup sesi talimat ini pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.